Inspirasi, Inforia, Islam, semuanya diikin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bersama saya Ahmad Nazari Muhammad Yusof dalam berita IKIM. Malaysia terus komited menyertai usaha komuniti global untuk menamatkan penyakit tropika terabai sedunia atau NTD dan membebaskan generasi akan datang daripada penyakit kemiskinan. NTD meliputi 20 jenis penyakit seperti denggi, chikungunya, Chagas disease, ulcer beruli dan lain-lain yang mampu melemahkan, menjejaskan fizikal serta boleh menyebabkan kematian. Mengulas lanjut, Menteri Kesihatan Hadi Jamaluddin berkata pada masa ini terdapat seramai 1.7 bilion pesakit menderita penyakit NTD di seluruh dunia. Tambah beliau komited menyertai komuniti global untuk menamatkan NTD. Kementerian Kesihatan Malaysia KKM bekerjasama dengan Crown Prince Court of Abu Dhabi, Yayasan Bill and Melinda Gates, The End Fund, Uniting to Combat NTDs, inisiatif bagi ubat untuk penyakit yang diabaikan DNDi dan lebih 300 pemimpin kerajaan, kesihatan, komuniti dan perniagaan. Kementerian Komunikasi dan Multimedia KKMM akan memperbanyakkan lagi sesi libat urus dengan pemain industri kreatif dalam usaha, memahami dan membantu mereka dalam pelbagai perkara berkaitan. Sehubungan itu, Menteri Bertanggungjawab Tan Sri Anwar Musa berkata, selain itu pemain industri kreatif juga boleh tampil ke hadapan bagi meluahkan sebarang idea atau masalah yang dihadapi kerana mereka juga merupakan sebahagian daripada keluarga Malaysia. Beliau memberitahu perkara itu kepada pihak media selepas menghadiri program Sembang Santai #Keluarga Malaysia at Melaka di Masjid Tanah Melaka. Sementara itu, dalam program Sembang Santai itu, Tan Sri Anwar berkata sumbangan industri kreatif kepada keluaran dalam negara kasar KDNK masih rendah apabila hanya menyumbang sekitar 5 hingga 6% setahun dan beliau mahu ia dipertingkatkan menerusi transformasi pendigitalan negara. Akhir sekali, sejumlah 2.576 juta pengundi biasa daripada keseluruhan 2.599 juta pengundi berdaftar layak mengundi pada Pilihan Raya Negeri PRN Johor yang bakal diadakan tidak lama lagi. Berdasarkan statistik yang dikeluarkan oleh pihak Suruhanjaya Pilihan Raya SPR, daripada jumlah keseluruhan tersebut, 22,536 orang merupakan pengundi awal, membabitkan 10,958 anggota tentera dan pasangan, manakala 11,578 pula anggota polis dan pasangan mereka. Sekian sahaja berita IKIM untuk edisi 10 pagi ini. Berita seterusnya akan disampaikan pada pukul 12.30 hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam hormat. Laporan berita tadi dari sumber bernama Kapsul Masa. Pada 26 Januari dalam tahun 2013, program Klinik Keluarga Siri 1 2013 telah diadakan. Anjuran Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan, JAWI, bersama Brainy Bunch Islamic Montessori bertempat di Dewan Muktamar, Kompleks Pusat Islam Kuala Lumpur. Program bertemakan mendidik anak secara fitrah yang memberi tumpuan terhadap menyemai rasa cinta terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini telah dihadiri hampir 1,000 peserta yang terdiri daripada kaki tangan kerajaan, swasta dan masyarakat awam. Program tersebut bertujuan menyemai kepentingan rasa cinta terhadap Rasulullah dalam diri anak-anak dan implikasinya dalam pembentukan peribadi anak-anak. Ibu bapa juga didedahkan tentang pembudayaan amalan sunnah dalam kehidupan seharian. Sesungguhnya program ini mampu menjadi platform terbaik kepada masyarakat sebagai penambahbaikan terhadap ibu bapa dalam pendidikan kepada anak-anak demi menjamin kemaslahatan diri dan keluarga di dunia dan akhirat. Petikan fakta ini disediakan oleh Seksyen Dokumentasi dan Penerbitan Arkib Negara Malaysia. Ya Rabbi lakal hamdu kama
ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. Wahai Tuhanku, bagimu segala pujian sebagaimana yang selayaknya dengan kebesaranmu serta keagunganmu, kekuasaanmu. Ya Rabbi, lakal hamdu kama yanbaghi lijalali wajhika wa azimi sultanik. Wahai Tuhanku, bagimu segala pujian sebagaimana yang selayaknya dengan kebesaranmu serta keagunganmu, kekuasaanmu. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Aku rida Allah sebagai Tuhan dan Islam sebagai agama, Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasul. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Aku rida Allah sebagai Tuhan dan Islam sebagai agama, Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasul. Selami ilmu untuk kehidupan kita seharian bersama Nur Hayati Paradi di Aspirasi 10.1 IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dimulakan dengan lafaz suci Bismillahirrahmanirrahim. Selawat dan salam buat Rasul junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selamat pagi. Salam aspirasi untuk semua sahabat pendengar Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia. Alhamdulillah Allah kurniakan kita rezeki sekali lagi untuk sama-sama kita bersama menerusi ruang udara Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia. Bertemakan saya Nur Hayati Paradi. InsyaAllah 3 jam bakal kita bersama mengisi ruang waktu kita. Moga-moga Allah kurniakan kita keberkatan pada waktu dan Allah kurniakan kita sebaik-baik takdir untuk kita sepanjang hari ini, insya-Allah. Baiklah, untuk rakan pendengar, telah pun sama-sama anda telah pun berkongsi ataupun telah pun ditemani oleh Sufian Amri dan juga Luqman Hakim sebentar tadi menerusi warna pagi, telah pun mewarnakan, menceriakan warna pagi anda. Moga-moga ianya memberi manfaat dan kebaikan untuk semua, insya-Allah, untuk terus kekal positif dalam meneruskan kehidupan, insya-Allah. Baiklah, untuk bersama dengan Yati, kita nak terus lagi perkongsian kita hari ini, hari Isnin. Hari ini hari Isnin 31 Januari 2022, di muka surat terakhir bulan Januari tahun 2022. Hari ini bakal bersama menerusi Pesona di Zahra bersama dengan Ustaz Muhammad Abdul Alamin, bakal kita ketengahkan berkenaan dengan pengurusan emosi berkaitan dengan kasih sayang. Sejauh mana kita faham tentang kasih sayang dan bagaimana sejauh mana kita kenal diri kita, bagaimana kita menunjukkan kasih sayang, penerimaan tentang kasih sayang dan bagaimana kita membalas kasih sayang manusia. InsyaAllah kita akan kongsikan bersama dengan anda untuk kita lebih memahami karakter diri kita. Bila kita kenal diri kita, insyaAllah kita akan mengenal pencipta kita, insyaAllah. Jadi anda rakan pendengar, jom Yati nak ajak ramai-ramai untuk sama-sama ikuti perkongsiannya nanti di FB IKIM FM, di YouTube channel IKIM dan juga secara langsung kami bawakan kepada anda di Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia. Sebelum itu, ini kasih sayang agung, kasih sayang baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, untuk sama-sama kita sebagai umatnya menunjukkan kasih sayang kita dengan memperbanyakkan selawat. InsyaAllah kita ada gabungan Afad, Huzaimi, Nasihat dan juga Farid Zain menerusi Muhammad, tentunya hanya di IKIM, Inspirasi Inforia Islami, bertemakan saya Nur Hayati Paradi.
yang memanggil-manggil, menyebut, menyeru namamu kekasih. Mengharap cinta yang dicari akan diterima, hanya di Kaulah harapan umat manusia. Syafaatmu ku harapkan untuk terus hidup bahagia. Tiada lagi kerisauan, karena Kau cahaya yang menerang. Nabi Muhammad, Kau cinta agungku. Nabi Muhammad, ku damba syafaatmu. Nabi Muhammad, Kau pembela umat, Kaulah segalanya. Syafaatmu ku harapkan untuk terus hidup bahagia. Tiada lagi kerisauan, karena Kau cahaya yang menerang. Nabi Muhammad, Kau cinta Nabi Muhammad, ku damba syafaatmu. Nabi Muhammad, Kau pembela umat, Kaulah segalanya. Nabi Muhammad, cinta agungku. Syafaatmu, Kau pembela umat, Kaulah segalanya. Muhammad sallallahu alaihi Nabi Muhammad, cinta agungku. Ya Rasul, sallu alaihi. Dua. Sekejap. Ini je kawan saya ni. Kalau beli barang mesti dua. Kasut dua, baju dua. Semualah dua. Sekarang dia tengah kembangkan lagi perniagaan. Nak beriklan pun pilih dua. Iklan di radio dan media sosial. Apa tunggu lagi? Inilah masanya. Promosikan perniagaan anda di platform media sosial dan Radio IKIM dengan pakej yang sangat berbaloi. Hubungi 017-345-2564 atau 012-686-9236 hari ini. Tarikh tutup permohonan iklan pada 16 hari bulan setiap bulan. Hamka. Profesor Dr. Haji Abdul Malik Karim Amrullah atau lebih dikenali sebagai Hamka lahir di Sungai Batang, Tanjung Raya, Sumatera Barat pada 17 Februari 1908. Beliau merupakan ulama, sastrawan dan aktivis politik termasyhur Indonesia. Hamka aktif berdakwah sejak usia remaja. Wadah yang dipilih beliau ialah penulisan dan pidato. Pada tahun 1927, Hamka berangkat ke Makkah untuk menunaikan ibadah haji dan mendalami ilmu agama serta mempelajari bahasa Arab.
Ciri-ciri kepemimpinan terserlah pada diri beliau, khususnya melalui penglibatan dan pemilihan beliau sebagai anggota pimpinan Pusat Muhammadiyah. Bahkan beliau dilantik sebagai penasihat pergerakan tersebut sehingga akhir hayatnya. Selain itu, Hamka juga merupakan Ketua Umum Majlis Ulama Indonesia. Walau bagaimanapun, beliau meletakkan jawatannya disebabkan mempertahankan fatwanya yang didesak pemerintah untuk ditarik balik. Dalam bidang politik, Hamka terlibat sebagai anggota Syarikat Islam dan Partai Masyumi. Beliau bersama-sama sahabatnya seperti Muhammad Nasir sentiasa konsisten memperjuangkan syariat Islam sebagai dasar negara Indonesia. Hamka juga aktif dalam bidang penulisan dan penerbitan. Sejak usia remaja lagi, beliau telah mula menulis dalam majalah seperti Khatibul Ummah dan Tabligh Muhammadiyah. Sebagai penulis, Hamka meninggalkan khazanah ilmu yang tidak terhitung nilainya. Antaranya termasuklah Tafsir Al-Azhar yang dihasilkannya semasa menjalani tempoh pemenjaraan selain di bawah lindungan Kaabah. Tenggelamnya kapal Vanda Vijk, Keadilan Ilahi, Angkatan Baru, Terusir di dalam Lembah Kehidupan, Tasawuf Moden, Falsafah Hidup dan banyak lagi. Ilmuwan dan pejuang sanjungan tanah airnya Indonesia dan rantau Asia Tenggara ini meninggal dunia pada 24 Julai 1981 pada usia 73 tahun. kPa, kilopascal, PSI per square inch. Jadi kalau dulu kita gunakan 28 PSI, hari ini kita hanya perlu taruhkan dia 190 saja. Maksimal 200. Jangan kita taruh sampai lebih. Kalau kereta kita 14 inci rim, kalau kita 15 inci rim, bermakna 210 dengan 30. Kalau kereta kita 16 inci, 32. Jadi bersama dengan 220. Jadi kalau kereta kita 35 sama dengan 240. Jadi tuan-tuan gunakan tekanan dengan betul. Walau bagaimanapun tekanan angin yang ada di petrol station itu tidak dikalibratekan, tidak ditentukurankan. Jadi berhati-hati supaya jangan menggunakan dia angin masuk teng 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 teng, bunyi sedap hingga dia meletup. Jadilah pemandu bijak, kocek selamat, jiwa selamat, harta selamat. Keselamatan diutamakan. Teruskan bersama IKIM, Inspirasi Euforia Islami. Apa cerita generasi muda kita? Apa khabar golongan belia? Ikuti perbincangan isu dan solusi berkaitan pemuda dan golongan belia, bakal pewaris agama dan negara dalam rancangan Legasi setiap Rabu 9 malam pastinya di IKIM, Inspirasi Euforia Islami. Dalam tamadun manusia, dahulu sekarang ada berbagai-bagai sektor dan berdasarkan sektor-sektor ini kita faham tentang susun lapisan masyarakat, tahap pembangunan sesebuah masyarakat itu. Sektor pendidikan, sektor militeri, politik, budaya dan sektor ekonomi. Apabila suatu masyarakat itu membangun, pembangunan harus sama-sama penyamarataan antara sektor-sektor itu. Tak boleh ada keadaan di mana budayanya tinggi tetapi rata-rata masyarakat miskin tegar pula. Jadi dalam budaya pembangunan kita kena pastikan tidak ada miskin tegar dan ada penyamarataan kekayaan dalam masyarakat. Untuk itu kita perlu faham falsafah ekonomi. Kekayaan itu perlu dikongsi bersama dan kita perlu ada celek akal tentang pembinaan kekayaan dan perluasan pendapatan setiap orang. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan dijadikannya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. Surah Ar-Rum ayat 21. Jom muhasabah diri dan keluarga kita mengikut contoh keluarga Sakinah Imam Al-Ghazali dalam silibus forensik keluarga menerusi pesona di Zahrah bersama Ustaz Muhammad Abdullah Al-Amin pada setiap hari Isnin pukul 10 pagi di Aspirasi IKIM, Inspirasi Euforia Islami.
Inspirasi Inforia Islami tentunya hanya di Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia. Alhamdulillah waktu ini kita bersiaran bersama dengan sahabat pendengar menerusi rancangan Pesona di Zahara. Untuk bersama dengan sahabat-sahabat tetamu tetap kita, tak lain tak bukan, telah pun bersedia di hujung talian untuk bersama dengan sahabat-sahabat kita ada Ustaz Muhammad Abdullah Alamin. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, sukanya latar belakang Ustaz sebenarnya. Dan kalau anda tengok sebenarnya kan, kat tepi sikit lagi dia ada Ustaz punya baju kebal dan sebagainya. Masya Allah, macam nak berperang Ustaz kan. Tapi hari ni kita tak berperang, kita bersama dalam Pesona di Zahara. Dan menarik pada minggu ini, Ustaz bakal bawakan tajuk berkenaan dengan pengurusan emosi, kasih sayang kan. Bagaimana kita nak tahu diri kita ni cukup kasih sayang ke tak cukup kasih sayang sebenarnya. Ataupun bagaimana kita memberikan kasih sayang pada orang, kita nak ukur diri kita, insyaAllah. Ustaz, awalan ini sebagai mukadimah, silakan perkongsian kita. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahu wa man nasarahu wa wala. Dirahmati Allah, DJ Kak Yati, seterusnya kepada seluruh ibu-ibu, akak-akak, ayah-ayah, staf abang yang saya sayangi dan saya doakan yang kebaikan sekalian. Okey, pertama syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpahan kurnia dan rahmatnya pada pagi yang berbahagia ni, kita dalam perkongsian kita Pesona di Zahara. Dan pagi ini kita kongsikan satu tajuk iaitu mengenai emosi kasih sayang. Okey, sebagai mukadimah dia, saya suka nak ulangkan balik ya. Okey, jadi maknanya mengikut Imam Ghazali, apabila kita melihat seorang manusia, Kak Ati lihat saya lihat DJ Kak Ati, seterusnya kepada kita melihat semua orang, sebenarnya kita sedang melihat lima kita kerana manusia itu diciptakan daripada 5 unsur. Yang pertamanya adalah jasad, okay, kemudian roh kita, kemudian akal kita, kemudian hati kita, kemudian nafsu kita. Okey. Jadi daripada kelima-lima unsur ini, kita nak fokus kepada hati ya. Jadi hati ni terletaknya berbagai-bagai emosi. Jadi sempena dengan tema tahun ini iaitu pengurusan emosi, kita nak kenal emosi yang berbagai dan perbahasannya menurut Islam mengikut maknanya pakar-pakar ilmu perubatan, psikologi dan sebagainya kan. Okey, jadi maknanya hari ini kita kongsikan iaitu salah satu emosi iaitu emosi kasih sayang. Okey, untuk pengetahuan kita semua, emosi ni dia ada 12 yang besar dia. So jadi maknanya kita dah bincang emosi keakuan minggu lepas, pengiktirafan. Kemudian pada kali ini kita bincang iaitu emosi kasih sayang emosi sayang Okey. Ibu kakak, tuan-tuan muslimin dan muslimat rahmatullah sekalian, dalam hati manusia ni dia ada emosi apa yang disebut sebagai emosi sayang Okey. Jadi maknanya dan apabila kita sebut mengenai emosi, dia ada dimensi tunjuk apa yang kita show, apa yang seorang itu show. Kita tak bincang lagi apa yang kita needs, apa yang kita perlu Nanti akan datang kita akan bincang pula ni. Kita nak cerita apa yang kita show, apa yang kita tunjukkan. Maksudnya maknanya orang yang maknanya ada emosi kasih sayang, dia biasanya dia akan terjemahkan emosi kasih sayang itu dalam perbuatan dia hari-hari. Okey, untuk kita faham, bagi orang yang ada emosi kasih sayang yang tinggi, daripada sudut tunjuk agak sederhana tinggi, dia ada dua jenis. Emosi kasih sayang yang tunjuk, yang kita show, dia ada dua jenis. Satu, ada orang yang suka tunjuk kasih sayang secara mikro. Secara mikro ni maknanya ada jenis orang yang memang dia loving, cakapnya, mulutnya manis, I love you, selamat pagi sunshine, oh kat my sweet lagi Okay. Dia mikro, pegang-pegang tangan, maaf saya sebut mungkin dia suka cium isteri dia, ataupun isteri suka cium suami. Maknanya benda yang mikro. Ada orang yang emosi kasih sayang daripada sudut tunjuk bentuknya mikro. Ada orang yang emosi kasih sayang dia diterjemahkan dalam bentuk makro. Makro ni benda yang besar. Dia bukan loving. Dia jarang nak ucapkan saya sayang kat awak. Dia jarang berbuat, maknanya bercakap mengenai oh I love you lah, maknanya I miss you lah. Jarang sangat disebut. Tapi diterjemahkan dengan maknanya dengan apa yang dia buat secara makro, secara besar. Dia jaga rumah dengan baik. Sebab dia sayang keluarga dia, dia jaga rumah dengan baik. Mungkin kita nampak dia seolah-olah dia tak sayang. Sebab kadang-kadang dia marah kita. Tapi dia marah kita tu sebab dia sayang kita.
Sebab dia tak nak kita sakit. Ini banyak berlaku kadang-kadang. Satu orang isteri tu sayang sebenarnya. Cumanya, dia cara sayang suami tu dengan tanggungjawab dia. Maksudnya, dia tunjukkannya tu, okay, dia jaga suami dia makan. Suami dia ada kencing manis. Suami dia makan kuih, dia marah suami dia. Jadi akhirnya suami dia kecil hati. Suami dia rasa isteri tak sayang dekat dia. Sebab apa? Dia stop. Sedangkan itulah sayang dia. Dia jaga makan suami dia, dia jaga suami dia punya maksudnya keperluan-keperluan yang bagus yang perlu, perubatan, kesihatan yang kadang-kadang nafsu seorang manusia suka nak makan, contoh ni kena stop, jadi dia marah. Ini kadang-kadang kita kena faham dulu emosi kasih sayang yang tunjuk dia ada dua jenis, satu yang mikro, satu yang makro, satu yang besar. Ada suami kadang-kadang memang dia tak pegang tangan. Memang dia tidak jenis orang yang loving. Dia jarang ucap love you. Dia jarang ucap miss you. Tetapi dia sediakan rumah. Dia sediakan kereta. Dia tak payah cakap apa-apa. Isteri balik lambat ke, ada meeting ke, balik daripada konti terlambat kan, contoh kan. Dia dah bukakan pintu contohnya kan. Dia tahu dia buka pintu. Kalau mungkin hujan, dia sediakan dah payung dekat pagar tu. Sebab dia tahu isteri pakai kereta kan, nanti maksudnya nak pagar sebab dalam rumah tu dah mungkin ada basikal anak lah apa kan, dia tak boleh parking dalam rumah kan. Lalu dia sediakan payung. Jadi dia tak love you, tapi dia faham apa yang isteri itu perlu, kemudian maksudnya dia sediakan kerana dia sayang. Jadi ibu kakak tuan-tuan sekalian, daripada kefahaman ini kita kena faham takrifan sayang seseorang itu berbeza. Ini yang kadang-kadang ada orang yang bergaduh kerana perbezaan emosi. Contohnya katakan dia mentakrifkan sayang itu adalah mikro. Dia nak supaya suami dia pagi-pagi akan teks dia, pergi kerja dia akan teks, oh love you sunshine, you dah makan ke apa ke, dia nak macam tu. Sedangkan suami pula sayang dia bukan mikro, sayang dia makro. Maknanya suami tu bekerja, kadang-kadang dia memang siapkan isteri, dia tak payah cakap apa-apa. Kadang mungkin buat tak tahu je, muka macam muka selamba, muka macam malam nak bepot orang panggil, malam bepot muka macam ni, cakap pun tak ada emotion kan, tak ada enthusiastic, tak ada perasaannya. Muka stone di sini maksudnya muka buat tak tahu je kan. Tapi dia dengar dan dia ambil action. Jadi maknanya benda pertama yang kita kena nak faham adalah emosi sayang yang tunjuk dia ada dua jenis. Satu yang mikro, mana jenis yang maknanya yang dua benda yang nampak kan. Satu yang makro, satu benda yang maknanya dia tak sebut benda tu tapi dia sediakan benda-benda itu. Ibu kakak tuan-tuan muslimin dan muslimat rahmatullah sekalian. Okey. Selain daripada itu yang kita cerita mengenai maknanya orang yang ada emosi sayang yang tinggi. Okey. Kadang-kadang ada orang pula jenis dia. Okey. Mari hari ini kita refleksi diri kita, kita muhasabah diri kita. Kita jangan ukur orang lain. Ilmu yang kita bincangkan pada Personal di Zahra sah untuk melihat diri sendiri dulu. Jangan kita juga, bang aku tahu dah bang, aku tahu dah bang, aku tahu dah. Ni DJ Kak Yati dengan Ustaz Muhammad dah cakap ni bang, aku tahu dah. Kau ni memang mikro ni mikro ni bang, kau mikro ni bang. Bukan kita tengok diri kita. Okey. Kemudian ada satu keadaan yang mana emosi sayang dia rendah. Memang ada orang jenis macam ini. Okey, sekarang ni siapa-siapa yang mendengar, tolong kita refleksi diri kita. Kan? Ada orang yang emosi sayang dia memang rendah. Dia lack of empathy. Sangat rendah rasa empathy dia. Sangat rendah rasa simpati dia. Memang ada jenis macam tu. Kan? Ada orang kadang-kadang tengok orang aksiden tepi jalan, dengan sendiri dia akan cakap, kesiannya walaupun dia tak turun. Maknanya sayang sesama manusia, kesian tu ada. Ada orang tak tau. Ada orang tak tengok padan muka laju lagi. Padahal tak kenal pun. Padahal tak kenal pun. Lack of empathy. Kan? Emosi sayang dia agak rendah. Dan kalau emosi sayang ni agak rendah, kan? Terlalu agak rendah, kemudian lack of empathy, dia boleh sampai kepada gangguan kesihatan mental. Okey, maknanya dia buat tak tahu orang, akan lahir rasa terlalu pentingkan diri, akan lahir rasa terlalu, maksudnya fokus apa yang dia nak tanpa menghiraukan orang lain.
Ini kadang-kadang menghalalkan matlamat, menghalalkan cara untuk dapat satu matlamat. Dia tak kira lah fitnah orang ke, kata orang apa ke, sakit hati bini ke apa ke, dia tak kira benda-benda tu. Sebab lack of empathy tu. Sangat rendah emosi sayang yang ditunjuk itu sangat rendah. Maka dia boleh gangguan kesihatan mental sampai kepada boleh jadi disorder ataupun penyakit mental. Apa penyakit mental yang boleh berlaku kalau emosi sayang dia rendah? Antaranya adalah narcissistic. Macam mana kita bincang pada minggu lepas, tapi minggu lepas tu kita bincang daripada sudut mulut longkang itu. Mulut longkang maksudnya. Mulut dia longkang, mulut dia tak ada insurans. Tak ada insurans punya kan. Mencakap je kan. Digabungkan dengan emosi sayang yang rendah, orang tu dia boleh jadi narcissistic. Maknanya lack of empathy, dia tak kira, dia pentingkan diri, terlalu fokus pada diri dia. Ini yang Nabi SAW mengajarkan sebuah hadis Nabi, irhamu man fil ard yarhamukum man fis sama. Hendaklah kamu kasihilah sesiapa yang ada di bumi, maka nanti sesiapa yang berada di langit akan menyayangi atau mengasihi kamu. Jadi maknanya kita kena sedar benda ini Dan Nabi sebut irhamu man fil ard, maknanya sayanglah, maknanya sesiapa yang berada di bumi. Nabi SAW suruh. Kenapa hadis ini ada? Kerana wujudnya memang jenis orang yang begini. Kalau hadis ini ada, maksudnya perangai manusia sejak 1400 tahun yang silam ada jenis macam ini. Itu kita cerita daripada syariat Nabi kita Muhammad SAW. Kalau kita baca syariat Nabi-Nabi yang terdahulu, Nabi Isa AS, zaman Nabi Isa AS satu Masihi. Apa yang jadi apabila satu orang raja, satu pemimpin, satu orang pemerintah ada lack of empathy ini, kasih sayang rendah. Maknanya kita boleh tengok macam mana Herod the Great zaman Nabi Isa AS, dia bunuh anak-anak kecil. Sama macam kes Fir'aun 1300 tahun sebelum Masihi, zaman Nabi Musa AS. Lack of empathy, bayangkan bunuh anak-anak kecil yang tidak berdaya, lahir ada bawah 2 tahun bunuh terus. Sebab dia fokus pada diri dia dan dia kata macam nanti anak dia besar, nanti dia boleh untuk merosakkan dia, maknanya menjahanamkan dia dan sebagainya. Kita tengok macam contoh kita punya kisah rakyat, legend kita, kisah Singapura dilanggar todak. Bagaimana ada orang yang dilihat lebih pandai, kecil lagi dah pandai, besar nantilah lebih lagi. Nanti saya bukan mana nak cerita kisah Singapura dilanggar todak pada pagi ni, tapi nanti boleh search kisah itu. Tapi bagaimana raja akhirnya memerintahkan untuk anak ni dibunuh. Nampak tak? Bila ada wujud narcissistic, dia akan mencambah kepada benda-benda yang lain. Yang akhirnya kadang-kadang tidak ada pemikiran kita, keringnya hati dia, ataupun terlalu kejamnya kan, sampai boleh ke arah situ. Sebab itu dalam hadis, dalam Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Taala mengajarkan kepada kita untuk membentuk bagi siapa yang tunjuk emosi sayang ini agak rendah. Okey, kita berhenti rehat, tapi sekejap lagi kita akan kongsikan. Jangan ke mana-mana. Kita kongsikan pula. Kalau yang tinggi pula, negative way dia kalau tinggi. Ada juga kadang-kadang sayang tinggi bagus, tapi boleh jadi negatif juga daripada sudut dark side dia atau negatif dia. Nampak macam ideal je kan, tinggi bagus ni kan, tapi itulah macam saya kata, dia hanya boleh dibuat untuk diri sendiri. Jadi sekarang ni sambil-sambil berhenti rehat, kita muhasabah diri kita ni makro ke mikro. Sebab ada yang kata dia, suaminya seorang yang bertanggungjawab tapi mulutnya kasar. Ada yang kata macam tu, kata adakah disebabkan keturunan. Ada yang tanya juga, Ustaz, adakah sebab keturunan benda-benda tu kan, dia tidak tengok lepas ni. Dan ada juga soalan cepu cemas daripada sahabat kita ni, Nuaini Izzat, kata, Ustaz menjenis suami yang mana satu, mikro ke makro? Jawab, tapi jawapan tu Ustaz akan jawab dalam hati, insya-Allah. Untuk anda jangan mana-mana, teruskan kesetiaan bersama kami, tentunya hanya di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Salatullah salamullah ala Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin.
Inspirasi Inforia Islami tentunya hanya di Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia. Alhamdulillah, waktu ini kita kembali bersiaran bersama dengan sahabat pendengar menerusi rancangan Pesona di Zahra. Untuk bersama dengan sahabat-sahabat hari ini, kita belajar tentang pengurusan emosi bersama dengan Ustaz Muhammad Abdul Alamin berkenaan dengan kasih sayang. Tadi Ustaz dah kongsikan kasih sayang ni kalau tinggi, dia boleh tunjukkan pada dua keadaan lah. Kalau tinggi pun maknanya daripada ucapan iaitu mikro, ataupun perbuatan pun kita boleh tunjukkan seorang tu ada kasih sayang tinggi dengan makro. InsyaAllah kita nak sambung lagi Ustaz sebab ramai banyak juga soalan-soalan daripada sahabat-sahabat kita. Cuma kita sambung lagi. Tadi Ustaz berhenti berkenaan dengan bagaimana sebenarnya kita nak tahu tentang perkara ini lebih mendalam lagi. Silakan Ustaz. Okey, masih kepada JKIT ibu-ibu, kakak, tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang saya sayangi dan saya doakan dengan kebaikan sekalian. Okey, jadi maknanya kita tadi dah kongsikan mengenai salah satu dia bentuk emosi manusia, emosi sayang. Jadi kalau ada orang yang tunjuk sayang dia agak tinggi, cuma beza dia ada mikro, dia ada makro. Ada orang yang suka kecil-kecil dan juga ada orang kadang-kadang dia tidak mikro. Dia tak pegang-pegang tangan, tak love you kan. Kalau maknanya tapi dia makro. Dia belikan baju isteri, ajak bershopping, walaupun bershopping tu tinggal 5 tiang 5 tiang tinggal ke depan, tapi saya sayang ajak isteri. Kalau makan tu diam makan kan, makan sate pun diam kan, tapi nak ajak makan tapi dia tak pandai tunjuk ke mikro. Okey, jadi kita lihat sekarang ni sisi pandang Islam. Okey, kita dah tahu kita ni ada dua jenis tunjuk sayang, iaitu ada mikro, ada makro, dan dua individu ni memang wujud yang memang inborn ataupun lahir-lahir. Ada orang jenis macam ini, ada orang jenis macam ini. Daripada sudut sisi pandang Islam, apapun keadaan kita kena explore benda yang kita tak biasa. Contoh, hari ni katakan kita makro, kita besar. Kita yang sayang kita tunjuk, kita sediakan rumah, kita sediakan kita sediakan rumah, kita sediakan kita sediakan kereta, keperluan-keperluan, tapi kita explore, belajar untuk sebutkan. Dalam hadis Nabi SAW satu ketika ada satu orang sahabat dia berkata, "Ya Rasulullah, aku sayang sangat dekat dia." Maknanya sayang di sini macam
maksudnya kerana Allah bukan lelaki perempuan, maksudnya sayang tu disuruh baiknya dia maknanya ada mahabbah, rasa. Maka Nabi kata apa? Sebutkan, cakapkan tu maknanya kenapa Nabi suruh cakapkan? Belajar, explore benda yang kita susah, explore. Terutamanya kalau kita jenis yang makro, isteri suka mikro, terutamanya jenis macam ini. Jadi maknanya persepsi kasih sayang, nilai sebuah kasih sayang akan berbeza kalau dua-dua ni satu orang suami, satu orang isteri, itu berbeza. Contoh, suami suka isteri dia memang lebih-lebih ledek-ledek kan, maksudnya dia suka. Sedangkan isteri tak suka macam tu. Isteri memang masakkan, jaga anak, itu memang sayang dia, cara dia. Tapi suami suka nak macam kan. Maksudnya kan. Dia rimas, Ustaz. Dia rimas. Dia tak boleh buat macam tu. Jadi banyak explore. Kita tahu kita jadi macam tu, mana explore. Itu exploration. Itu yang kita panggil kita belajar. Maknanya kita menerokai emosi. Maknanya kita. Maknanya cuba buat jugalah, Ustaz, maksudnya. Cuba buat jugalah. Cuba buat. Ini yang dalam hadis Nabi SAW ajarkan. Pada permulaan memang dia agak kita bukan sama bernama pura-pura, maknanya agak janggal. Maksudnya mula janggal, tapi lama-lama dia akan jadi satu kebiasaan. Ini yang dalam satu hadis Nabi pernah sebut, iqra'u Quran fabku fa illam tabku fatabaku. Baca Quran, hayati menangis. Kalau tak menangis, buat menangis. Buat menangis tu bukan pura-pura, tapi maksudnya cuba hayati, maksudnya mana exploration of emotion. Maksudnya kita explore kita punya emosi ni supaya kita tidak kaku di satu keadaan yang selesa bagi kita. Sebab benda mikro dan makro ni inborn. Dia tak dibentuk. Yang cuba dibentuk adalah dengan ilmu, dengan kefahaman begini, benda yang tak biasa bagi kita tadi. Okey, mikro dan makro tadi. Okey. Ibu-ibu, kakak, tuan-tuan, muslimat rahmatullah sekalian. Okey. Sebab itu dalam hadis kita ada jumpa satu hari Nabi SAW maknanya bermain-main dengan cucu dia. Maknanya keadaan mikro. Maknanya Nabi cucu dia naik belakang dia kan. Kemudian satu orang sahabat datang nak berjumpa Nabi. Dia tengok Nabi sedang bermain dengan cucunya Hasan dan Husain. Kemudian dia kata, Rasulullah, aku ni tak bermain-main dengan cucu aku begini. Maka apa kata Nabi SAW? Man la yarham la yurham. Siapa tidak menyayangi, tidak akan disayangi. Daripada konteks apa? Daripada konteks bermain-main secara mikro tu tadi. Kan? Ada orang atuk, seorang atuk yang memang dia mikro. Maknanya main-main cucu dia kan. Ada yang atuk, dia sayang. Dia tengok cucu dia kan. Ziarah rumah anak kan. Tengok anak tu kurang duit. Dia kadang-kadang diam-diam bagi je. Ada bapak bertua yang selit duit dekat wallet ataupun beg duit menantu tau. Maknanya dia tengok menantu dia macam susah. Dia tak cakap pun. Dia nampak beg duit menantu dia selitkan duit. Ada. Maknanya makro. Tapi dia tak mikro. Dia tak tanya, okey ke semua? Dia tak jenis macam tu. Jadi dalam konteks hadis ni kita tengok macam Nabi suruh kita explore. Dalam hadis yang lain Nabi SAW menyebut, ini bagi orang yang rendah pula, innama yarhamullahu min ibadihi ruhama. Allah Subhanahu wa taala menyayangi hamba-hambanya yang penyayang. Penyayang maksudnya bila dia terjemahkan sayang itu. Okey. Sebelum kita buka kepada mungkin perkongsian daripada maknanya kita punya pendengar, jom kita tengok kadang-kadang kalau emosi sayang kita tinggi, dia boleh jadi positive way. Contoh macam positive way tadi, sisi pandang positif apabila macam tadi, anak tu dia mungkin susah, bapak diam-diam dia, tapi bapak back in duit, ada bapak bagi duit contoh kan. Maknanya tak sebut pun, tiba-tiba suami pula tak tahu kan, maknanya tiba-tiba kembung je back duit kan. dia ingat boleh kembung sendiri. Atau dia dengan harapan kembung sendiri, dia letak kat situ je hari-hari kan. Dia ingat boleh kembung sendiri. Ini bapak mertua datang, barulah bapak mertua bagi kan, yang dia tak perasan kadang-kadang. Kadang-kadang kalau emosi sayang kita terlalu tinggi, apa yang boleh menjadikan kita jadi gangguan kesihatan mental? Antaranya adalah apabila overprotective behavior.
overprotective. Terlalu sayang sampai kadang-kadang terlalu overprotective behavior. Overprotective behavior ni terlalu protect anak. Terlalu protect anak. Kadang-kadang ada orang yang anak dia dah 40 tahun tau. Tapi dia rasa anak dia tu masih macam baby lagi. Dia rasa macam tu. Kan? Terlalu sayang tu sampai jadi overprotective. Jadi apabila overprotective, antara benda yang boleh timbul antaranya adalah anxiety. Anxiety, kerisauan melampau. Macam mana anak ni? Macam mana? Okey ke? Boleh ke? Sampai kadang-kadang ada orang yang terlalu overprotective behavior. Anak dah kahwin tau. Pun dia tak boleh nak lepaskan lagi. Kan? Tak boleh. Dia tak percaya pada menantu tu. Kan? Maknanya dia tak percaya pada menantu dia. Kita tak tahu apa latar belakang yang dia lalui, pengalaman-pengalaman dia. Okey. Tapi dia tak boleh. Jadi maksudnya anak tu tak boleh. Macam duduklah sini. Ada orang yang bagi syarat. Nak kahwin dengan anak saya, mesti duduk dengan saya. Kan? Menantu pun, apalagi sebab nak kahwin, dia janjilah bulan bintang. Boleh pak, tak kisah, tak ada apa-apa hal. Lepas tahun, cabut lagi. Orang ni macam-macam kan. Orang ni kan macam-macam. Okay? Jadi overprotective behavior. Okay. Overprotective behavior antaranya boleh melahirkan cemburu yang melampau. Terlalu cemburu. Ini yang kadang-kadang saya pernah jumpa satu orang, memang betul dia sayang kat suami dia. Cemburu yang melampau sampai menyakitkan dia. Sampai suami kata, Ustaz, isteri saya ni, ingat Ustaz, semua perempuan saya nak dan semua perempuan nak kat saya. Semua perempuan saya nak dan semua perempuan nak kat saya. Isteri ingat. Tapi kenapa Kak macam ini Kak? Kita faham. Sebab emosi sayang yang terlalu tinggi. Sampai rasa tak boleh hidup tanpa ada pasangan itu. Ini yang kadang-kadang meninggal boleh jadi makan diri tau. Ini kadang meninggal pasangan boleh sampai makan diri. Ini benda-benda kalau kita, itu yang kadang-kadang ada keadaan yang kita lihat bagaimana Islam mengajar kita supaya cuba bentuk mencintai Allah Subhanahu Wa Taala melebihi segala-galanya. Supaya sayang kepada makhluk tidak merosakkan kita. Sebagai manusia, benda tu ada. Kita manusia, terutamanya orang yang emosi sayang terlalu tinggi. Jadi maknanya Allah Subhanahu Wa Taala sudah bentuk supaya kita ingat supaya makhluk ni semua sementara. Maknanya kita sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam hadis Nabi SAW pernah menyebut bahawa la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajmain. Tidak sempurna iman seorang kamu sehinggalah dia menyayangi aku, ini menyayangi Nabi SAW lebih daripada menyayangi anaknya, bapaknya dan semua manusia. Okey, jadi maknanya itu tadi benda yang kita nak faham, negative way. Dia sudah negative way. Okey, sebelum kita buka kepada maknanya kita punya maknanya pendengar-pendengar, jom kita kongsikan amalan. Kita kongsikan amalan. Apa benda yang boleh melegakan hati kita. Okey, bagi ibu-ibu, akak-akak, abang-abang, ayah-ayah yang terlalu sayang sampai melahirkan cemburu buta. Cemburu buta ni sangat menyakitkan diri dan menyakitkan orang lain. Okey, kalau menyakitkan diri seseorang tak apa. Bukan tak apa. Maksudnya kalau menyakitkan diri seorang yang sakit. Kurang mudarat. Dia menjangkau ke orang lain, suami pun sakit kepala, isteri pun sakit kepala, terlalu menjangkau pada orang lain. Okey. Antaranya adalah amalkan surah Al-Hijri ayat 47. Surah Al-Hijri ayat 47. Surah Al-Hijri ayat 47. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwanan ala sururin mutaqabilin. Dan kami cabut apa yang di hati mereka dari perasaan hasad dengki sehinggalah menjadi mereka bersaudara dalam suasana kasih mesra, serta mereka duduk berhadapan-hadapan di atas pelamin masing-masing. Maksudnya ini ayat bagus. Abang-abang ke, akak-akak ke, ayah-ayah ke yang ada macam-macam terlalu sayang, overprotective, baca ayat ini. Sebab kadang-kadang orang emosi sayang terlalu tinggi, negative way dia, sisi pandang negatif dia boleh jadi macam ini. Anxiety, boleh jadi overprotective behavior, boleh jadi cemburu yang melampau, cemburu yang maknanya yang sampai tak realistik. Dia ada delusional belief, kita panggil. Dia ada bayangan-bayangan delusi.
anak ni betul tak makan ke apa ke, suami ni aduh maksudnya ni meeting ke apa ni kan, ni menipu lah ni kan, pandai. Dia ada delusional belief, akhirnya menyakitkan dia kan. Jadi surah Al-Hijri ayat 47 wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwanan ala sururihim mutaqabilin. Baca ayat ni ya, sebagai mengubat diri kita kalau emosi sayang kita terlalu tinggi dan dia telah mula menjadi negative way, sisi pandang negatif. Dia akan menyakitkan kita. Wallahu a'lam. Masya Allah, terima kasih banyak Ustaz. Sekejap lagi saya akan kongsikan juga ayat tersebut tadi sebagai rujukan untuk sahabat-sahabat pendengar. Tapi kita pun ada banyak soalan-soalan daripada sahabat-sahabat kita Ustaz. Bila Ustaz dah timbulkan satu persatu, mulalah kita menilai diri, melihat orang-orang sekitar kita, nak membantu mana yang boleh. Kita ada Wan Zumas ni, Wan Mustafa tanya, bagaimana Ustaz untuk mendapatkan kepercayaan dari seorang ibu yang overprotective terhadap anak yang berumur 50 tahun, mungkin kerana anak dah 2 kali bercerai Ustaz? Okey, pertama sekali ini side kita side kita yang berhadapan dengan orang yang terlalu overprotective. Okey, maksudnya side kita. Jadi kita berhadapan macam anak dah 50 tahun tau. Mana 50 tahun pun tapi mak tu sayang sangat sampai overprotective. Okey, sama ada mak overprotective atau kita yang perangai macam-macam. Kan? Sampai dia tak percaya. Kita perangai macam-macam. Okey, tapi kalau benda itu, okey, tapi nak ceritanya pertama fahami dia. Ibu tu mungkin ada 2 benda. Pertama, inborn emosi sayang dia terlalu tinggi. Kita kena faham dia. Dia bukan simply boleh ubah sekelip mata. Dia dengar pesona di Zara, mak dengar ni, pling. Oi, kalau macam tu terror kita DJ KIT kan. Tak sebenarnya itu. Inborn, benda yang diri kita tau, dia kena bentuk dengan ilmu. Dia bukan maksudnya pling secara magic macam tu, bukan. So kita faham. Dan mak tu sebenarnya dia bukan minta benda tu datang ke pemikiran dia tak minta pun, tapi benda tu datang. Sebab tu kita kena faham Jadi kalau abang-abang ayah-ayah, kalau isteri tu dia macam terlalu cemburu, kadang-kadang tak realistik, kita memang pening kepala. Bermula dengan kita faham dia dulu. Oh, dia jenisnya macam gini. Kita kena faham dia dulu. Dia bukan minta benda tu datang tau, kesian juga kat dia. Dia pun faham benda tu kadang-kadang hanya delusi dia. Tapi benda tu datang. Maksudnya jenis dia macam tu. Okey, barulah kalau kita faham oh jenis macam itu, kena selalu ulang-ulang ingatkan. Kita tak boleh cakap kita ingatkan sebulan kita diam, tak. Kena ingatkan selalu. Biar dia reda emosi dia tu. Dan kita jangan marah dia pula. Kita tak pernah nak berbual-bual dengan dia secara realistik. Dia ada benda tu, dia datang tanpa diminta tau. Tanpa diminta mendatang. Betul ke budak ni kan? Anak dan kalau mak tu tiba tanya kita dalam keadaan yang dia agak marah sebab orang tu terlalu overprotective, kita react balik dengan marah juga. Mak ni tak faham ke? Saya dah besar lah mak. Tanpa kita faham perasaan mak tu apa. Kita mungkin tunjuk tu rendah sampai jadi narcissistic. Kan? Kita narcissistic ke mak. Oh, nyanyi kat mak. Kan? Tapi maksudnya kita kena faham dulu, kena selalu bercakap untuk meredakan emosi dia tu. Wallahualam. Masya Allah. Seterusnya kita ada Puan Wan dari Seremban Ustaz. Soalannya agak panjang tapi kita bacakan jugalah. Daripada Puan Wan, dia kata beliau ni seorang yang mikro disebabkan cara sahabat kita membesar dan cara melihat kehidupan, berdikari dari usia muda. Jadi saya nampak keperluan asas tu lebih penting dan lebih penting. Katanya isteri sahabat kita ni pula seorang yang mikro. Pernah beberapa kali kami berselisih disebabkan perbezaan ini. Lama kelamaan kami belajar perbezaan ini dan berbincang secara terbuka. Bagi tahu pasangan apa yang kita rasa kita nak secara spesifik. Alhamdulillah kami lebih bertoleransi sekarang. Doakan kami istiqamah. Ni suami Cik Wan nama dia. Ya. Sebenarnya itu yang kita nampak. Maksudnya, dan benda ni sebenarnya ada benda cara kita dibesarkan, tapi sebenarnya dia lebih kepada inborn. Lahir-lahir Allah bagi macam tu. Kebetulan selari dengan cara kita dibesarkan. Sebab kadang-kadang ada orang yang jenis dia mikro, dia dekat sekolah asrama penuh, masuk universiti, okey je. Pandai je buat sendiri semua benda. Kahwin macam semua benda tak pandai. Nak beli barang tak pandai, nak bawa kereta tak pandai. Sebab apa? Sebenarnya dia inborn, dia mikro sebenarnya. Tapi sebab dia besarkan secara makro, dia boleh buat. Tapi ada lelaki semua benda tak boleh buat. Kan? Jadi bang,
Kena fahami benda tu bang Jadi suami pelik. Dulu sebelum kahwin semua benda boleh. Lepas kahwin saya kena buat semua. Nak beli barang, beli pampers anak pun maknanya nak kena teman. Sebab dia mikro bang sebenarnya bang. So selamat datang to the real world dalam perkahwinan. Selamat datang ke alam mikro dan juga makro. InsyaAllah lebih memahami Ustaz kan, insyaAllah. Kita ada satu lagi soal, perkongsian bersama sahabat kita ni Ustaz, di WhatsApp IKIM daripada Nur. Kata Assalamualaikum Ustaz dan juga DJ Yati. Kata saya ni nak bertanya, adakah cepat terasa ataupun cepat tersinggung, tergolong dalam emosi yang tidak stabil? Sahabat kita ni nak macam mana? Bagaimana nak uruskan dengan ketua ataupun dengan bos yang memiliki emosi sayang yang tidak seimbang kepada orang bawahan? Maknanya ada yang dia lebih, ada kurang. Kadang-kadang perkara ini menyebabkan emosi pekerja menjadi tak stabil. Ustaz, daripada Nur. Okey, kadang-kadang kita tengok kenapa bos ni dengan orang ni baik, dengan orang ni panas saja kan. Okey. Saya harap kita dengar secara konsisten pada tahun 2022 ni dan kita akan terjawab benda ini sebab orang ni dia ada emosi ni dia ada dua dimensi. Emosi apa yang kita tunjuk, apa yang kita perlu. Kan? Jadi kita tak bincang macam kita akan bincang yang emosi sayang yang perlu pula. Maknanya ada dua dimensi. Kadang-kadang kita tunjuk sayang pada orang yang tak perlu, maka kita rasa kita tidak dihargai. Kita rasa macam bos ni nak buat baik, nak buat keraih pada dia, tapi dia tak perlu benda tu pun. Yang dia perlu adalah data-data account mana tak siap lagi. Kan? Kita kalau nak buatkan air untuk dia, maka kita rasa aku nak buat baik pun tak maksudnya dia ni tak menghargai. Itu akan jatuh kepada perbezaan nilai tu. Jadi kita kempen kan jangan tertinggal Pesona Zahra 2022, tekan butang share dan kita akan memahami kejadian-kejadian di sekeliling kita, keadaan-keadaan untuk kita lebih matang dalam mengurus emosi kita, insya-Allah. Ya, sebenarnya tak ada benda yang aneh Ustaz kan. Mikro, makro semua orang ada. Cuma bagaimana kita melihat dan bagaimana kita mensesuaikan diri kita pada situasi-situasi tertentu. Belajarlah Ustaz kan, kena belajar. Macam mana pun kena belajar, insya-Allah. Apapun kita sampai ujung-ujung Ustaz, sedikit kesimpulan untuk perkongsian kita pada hari ini. Silakan Ustaz. Okey, Bibo, kakak, tuan-tuan muslim-muslimat, pendengar yang saya sayangi dan saya doakan dengan kebaikan sekilan. Hari ini kita bincang mengenai satu emosi yang penting untuk kita faham, iaitu emosi sayang. Okey. Apa perkongsian kita sejak maknanya kurang lebih dalam 45 minit, 50 minit sebentar tadi, kita kena faham pertama sekali manusia ni dia ada emosi sayang yang tinggi. Okey, kemudian dia ada emosi sayang yang rendah. Okey, tunjuk kalau emosi sayang tinggi maknanya dia nak tunjukkan sayang dia, tapi ada dua bentuk pula, mikro makro. Ada bentuk memang yang kecil-kecil yang nampak, ada yang tak nampak sebenarnya, dan dua-dua benda ni ada. Jadi dari sudut pandangan Islam kita kena explore. Kalau kita di mikro, explore makro. Kalau makro, explore mikro. Dan bila kita explore benda itu, kita akan lebih maksudnya menjadi orang yang sweet, nice. Dan maknanya orang akan pandang kita keadaan yang menyejukkan hati, sebab kita tahu letakkan keadaan diri kita. Okey. Jadi kemudian ada orang yang rendah. Orang rendah ni maknanya dia tak tahu, lack of empathy sangat rendah. Ini boleh jadi kalau disorder dia narcissistic disorder, memang tak hirau orang lain, memang malas nak ambil tahu orang lain, malah ambil tahu nak simpati pun malas. Okey, dan yang tinggi pula dia boleh jadi negative way. Antaranya adalah terlalu protektif. So jadi mana terlalu protektif, kemudian maksudnya anxiety, boleh jadi terlalu anxiety, cemburu yang melampau. Cemburu yang tidak realistik ataupun untuk kita panggil cemburu buta. Kalau lebih teruk lagi cemburu buta tuli. Kalau buta adalah buta tuli pula. Tuli pula, cemburu buta tuli. yang merepek-repek dia sangka-sangka tu kan. Terlalu overthinking. Dan kemudian bila kita fahami benda ini, macam mana cara kita berhadapan dengan orang yang ada macam ini, kita kena faham. Semua benda dengan faham. Sebab itu dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala sebut, ya ayuhan nas, wahai manusia, kami jadikan kamu lelaki, perempuan, suami isteri dan juga berbangsa-bangsa, li ta'arafu. Maknanya untuk kamu kenal each other, kenal sama-sama kamu. Li ta'arafu. Ada orang yang dah 20 tahun kahwin, 30 tahun kahwin pun belum kenal